Okey, jumpa lagi dalam bab 6 persamaan linear. Awak refer pada modul yang awak dapat. Modul bab 6 persamaan linear. So, cikgu anggap ungkapan algebra bab 5 tu orang selesaikan. Okey, sebab jawapan semua cikgu dah sediakan. Okey, so kita sambung bab 6 persamaan linear. Kita ulang balik. Ni kira ulang kaji. Okey, persamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Kenal pasti sama ada setiap persamaan berikut adalah persamaan linear dalam satu pemboleh ubah atau bukan. Okey, persamaan linear awak tengok dia mesti ada sama dengan satu pemboleh ubah, dia mesti ada satu huruf. Nampak? Okey, so tengok 1A. 5A tambah 4 sama dengan 8. Jadi, ya ke bukan? Yalah sebab A pemboleh ubah dia. Betul tak? Okey, B. 3B tambah 2C sama dengan 13. Jadi, ada dua pemboleh ubah. Nampak? B dan C. Jadi, bukan. Senang je kan? Okey, C kuasa 2 tambah C sama dengan 4. Ya atau bukan? Bukan. Okey, yang ni ada 2D tapi awak tengok 3D tolak 9 awak darab masuk sama dengan D per 2. Okey, darab semua dengan 2 kita akan dapat 6D tolak 18 sama dengan D. D bawa sini, 18 bawa sana. Jadi, 6D tolak tambah D sama dengan 18. 6 tambah ni 7D sama dengan 18. Jadi, ada berapa boleh ubah? Satu je kan? Jadi, ya. Nampak? Okey. So, tengok D dengan E. Ada berapa boleh ubah kat situ? 2 kan? Jadi, bukan. Okey, yang ni F. F saja. So, ya. Nampak? Okey, kita terus kepada soalan seterusnya. Nombor 2. Bentukkan satu persamaan linear berdasarkan situasi yang berikut. So, awak tengok ayat dia. Awak tengok ayat dia, kemudian baru buat dia punya persamaan linear. Tengok hasil tolak suatu nombor. Suatu nombor, bila suatu je, anggap dia sebagai satu pemboleh ubah. Jadi, katalah cikgu nak pemboleh ubah tu adalah X. X. Hasil tolak suatu nombor dengan 8. X tolak 8. Ialah sama dengan negatif 13. Nampak? Okey, kemudian B. Tengok ayat ni. Perimeter sebuah segi empat tepat dengan panjang X cm dan lebar 7 cm. Awak bayanglah segi empat tepat itu. X cm, lebar dia 7. Nampak tak? Jadi nak cari perimeter betul ni sama dengan 42 cari perimeter betul ni X tambah 7 tambah 7, betul tak? 7 ada 2, X ada 2 sama dengan 42. Nampak tak? So X tambah X berapa? 2X tambah 14 sama dengan 42. Nampak? Itulah persamaan dia. Okey, kita pergi ke seterusnya. Suatu nombor. Suatu nombor ni letaklah huruf apa? Huruf Y. Apabila didarab dengan 5, jadinya Y darab 5. Nampak? Tulis je macam tu. Adalah sama dengan nombor itu tadi. Y. Ditambah dengan 2. Nampak? Ikut ayat sahaja. Jadi, 5Y sama dengan Y tambah 2. Nampak? Okey, kita pergi lagi. Boleh nampak dah? Tak boleh nampak, cuba nampakkan juga. Okey. Kelas 1 Bestari mempunyai 38 orang murid. Setiap murid diminta membayar X ringgit. Okey. So, kalau seorang murid bayar X ringgit, kalau 38 murid, 38 darab X. Nampak tak? Okey. Bendahari kelas 1 Bestari telah mencatat jumlah kutipan sebanyak 90. Sama dengan berapa? Ya, 90. Nampak? Okey. E pula. Pada bulan Januari, Fatimah menyimpan RMX.
Zila menyimpan RM8, RM8. Mereka bercadang untuk membeli sebuah novel. Harga dia ini. Jadi X Fatimah simpan tambah Zila simpan RM8 sama dengan RM19.90. Nampak? Okey, F. Kita tengok F. Dalam satu kempen derma darah, seramai 45 orang guru dan 90 orang murid telah berjaya menderma Y liter darah setiap seorang. Nampak tak? So maksudnya 45 cikgu tambah 98 murid ni, dia derma seorang Y liter darah. Darahlah dengan Y. Sama dengan isi padu yang terkumpul adalah 65. Okey, so sekarang awak kira 45 tambah 98. Berapa? 143Y sama dengan 65. Nampak? Okey, last one G. Suatu nombor apabila didarab dengan satu nombor apa-apa awak nak huruf apa? Huruf Y. Apabila ditolak Y, tolak daripada 15. Apabila ditolak, jadi kat sini bukannya Y dulu, ditolak daripada 15. So 15 tolak Y adalah sama dengan nombor itu tadi. Nombor itu tadi apa dia? Y didarab dengan 8. So 15 tolak Y sama dengan 8Y. 6.2. Persamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Sekarang dia dua pemboleh ubah. Nampak? Dua pemboleh ubah bermaksud dua huruf. Okey. Persamaan linear. Linear ni huruf tu, pemboleh ubah tu, kuasa terbesar dia adalah kuasa 1. Huruf tu mesti kuasa 1. Kalau X mesti kuasa 1. Sama dengan X juga. Kalau X kuasa 2, tak boleh. Yang ni adalah kuasa 2. Nampak tak? Tak boleh. Nampak? Kalau Y sahaja boleh. Y kuasa 2 tak boleh. Tapi mesti ada dua huruf. Kita tengok 1A. 3X tambah 4Y sama dengan 18. Tengok pemboleh ubah dia ada berapa? So ada 2. Pemboleh ubah dia kuasa berapa? Kuasa 1. Jadi ya. Okey, 1B. Tengok, 2Y tambah 14 sama dengan 13. Ada berapa pemboleh ubah kat situ? 1 sahaja. Jadi, bukan. Okey, untuk C. Yang ni kena darab masuk tau. Okey, 3X kuasa 2 tolak 3XY sama dengan 3 per X. Jadi, kuasa tertinggi untuk pemboleh ubah tu adalah apa? Kuasa 2 kan? Jadi, bukan. Nampak? Okey, D. 5P kuasa 2 tambah 3 sama dengan 2Q tambah 11. Okey, P ada kuasa 2. Jadi terus bukan. Nampak tak? Okey, untuk E. 3W tolak 12 sama dengan 5X tambah 3. Ada W, ada X. Kuasa dia kuasa berapa tu? Kuasa 1. Jadi, ya. Okey, untuk F. 5P tambah 12 sama dengan 3Q tolak 12P tambah 1. Ada berapa pemboleh ubah kat situ? 2 pemboleh ubah. P dengan Q ni P juga. Kuasa dia kuasa berapa? Kuasa 1. Jadi ya. Okey, kita teruskan lagi untuk nombor 2. Bentukkan satu persamaan linear berdasarkan situasi yang berikut. Kita tengok situasi pertama. Hasil darab. So awak tahu hasil darab tu darab lah. Suatu nombor X, suatu nombor X. Jadi X lah. Dengan 8 dan Y. Dengan 8 dan Y. Jadi 8 tambah Y dalam kurungan ialah 80. Nampak? Faham? Okey. Hasil darab satu nombor X dengan 8 dan Y ialah 80. Okey. B. Luas bagi sebuah segitiga sudut tegak. Okey, awak kena lukis segitiga sudut tegak. Dengan tinggi dan tapaknya, tinggi dia adalah P, tapak dia adalah Q. Luas dia adalah 10.
Apa rumus luas segitiga? 1/2 darab tapak darab tinggi. Nampak tak? So, tapak dia Q darab dengan tinggi dia P sama dengan 10. So, boleh ringkaskan sini adalah 1/2 PQ sama dengan 10. Nampak? Okey, C. Suatu nombor apabila didarab dengan 5 dan Y. Satu nombor tu tak tahu. Katalah awak nak letak nombor tu M. Didarab dengan 5 dan Y. Adalah sama dengan nombor itu M ditambah 2 dan 3. M tambah 2 tambah 3Y. Oh, tak muat. Okey, cikgu ulang balik. Suatu nombor itu M didarab dengan 5 dan Y adalah sama dengan nombor itu M balik ditambah 2 dan 3Y. Nampak? Okey, untuk D. Sebuah kelas mempunyai L orang murid lelaki dan P orang murid perempuan. Jumlah murid dalam kelas itu ialah 38 orang. So, L tambah P sama dengan 38. So, ini simple saja. Okey, kita pergi lagi E. Fifi menjual sebuah telefon bimbit, telefon pintar berjenama X dengan harga RMX. X, Y dengan harga Y ringgit. Fifi berjaya mengumpul RM700. Jadi X menjual sebuah telefon jenama X. Jadi X kecil harga dia kan, tambah Y kecil sama dengan 700. Nampak? Okey, kita teruskan lagi. Okey, F. Okey, untuk F, bas A mempunyai M orang penumpang dan bas B membawa N orang penumpang ke Cameron Highland. Kedua-dua bas membawa 70 orang penumpang. Simple je kan? M tambah N sama dengan 70. Okey? Okey, senang saja. Ni awak bulatkan dulu. Pump ke sini. Bila pindah ke sana, A sama dengan 8 mesti tolak dengan 5. Yang ni tambah, sini tolak. Nampak tak? So, A sama dengan 8 tolak 5 adalah 3. Okey, kita pergi B. B tambah 8 sama dengan 3. Bulatkan nombor yang tak ada pun boleh ubah. Jadi turunkan B tu. B sama dengan pump ke sini. Okey, jadi 3 tolak 8. Ke bawah okey. So B sama dengan negatif 5. Nampak? Okey, untuk D. C belah sana, nanti C cikgu tunjuk Okey, tak muat kat sini. Okey, D. 2D sama dengan 18. Okey, sekarang tak ada nombor yang tak ada pun boleh ubah. Dia ada pun boleh ubah. Yang ini maksudnya dia darab dengan D. Bila dia darab dengan D, bahagilah nombor tu. Nampak? So kita akan dapat D sama dengan 9. Nampak? Okey, kita terus lagi. E. 3E sama dengan negatif 33. Bahagi 3, bahagi 3. So, dapat berapa? E sama dengan negatif 11. Nampak? Okey, sekarang G. G per 3 sama dengan negatif 4. Nampak tak dia bahagi sini? Bila bahagi sini, bawa sini jadi darab. Jadi G sama dengan negatif 4 darab 3. So, kita akan dapat G sama dengan negatif 12. Nampak? Okey. H.
H negatif 5 tu bulat kan? Darab ke sini. H sama dengan 8 darab negatif 5. Darab tau, bukan tolak. So, H sama dengan negatif 40. Okey, teruskan lagi J. Okey, untuk J ni dia special sikit. Okey, awak tengok. 2J tolak 3 sama dengan 9. Bulatkan dulu yang tak ada pembeli ubah kat sini. Yang tu bawa ke bawah. Nampak tak? Bawa ke bawah pula, bawa ke tepi. Tunjuk anak panah, senang. So, dah tunjuk anak panah kat situ. Yang tinggal kat sini 2J. Sama dengan 9 bawa turun. Tolak jadi tambah 3. Nampak tak? So, kat sini kita akan dapat 2J sama dengan 9 tambah 3 adalah 12. Bahagi 2, bahagi 2. Jadi, J sama dengan berapa? 6. Nampak? Okey, teruskan nombor 4. Bulatkan dulu positif 5. Pump ke sini. Bulat dan anak panah. Supaya awak take note. 4K sama dengan negatif 23 tolak 5. Nampak? So, 4K sama dengan negatif 23 tolak 5. Kita dapat negatif 28. Jadi, bahagi 4. Bahagi 4. Senang saja. K sama dengan negatif 7. Okey, teruskan M. 3 tolak M sama dengan 12 tambah 2M. Okey, 2 belah ada M, ada nombor. Buat satu-satu. Okey. M tu negatif. Cikgu bulatkan dia, bawa pergi jumpa kawan dia. Okey. Kena bawa pergi jumpa kawan dia, nanti dia sedih. Okey, 12 pergi jumpa kawan dia kat sini. So, kat sini kita akan dapat 3 tolak 12 sama dengan 2M. M tu berjumpa kawan dia, jadi tambah M. Nampak? So, 3 tolak 12 berapa? Negatif 9. Sama dengan 2 tambah 1 berapa? 3M. So, bahagikan 2 tu dengan 3 bahagi 3. So, kita akan dapat M sama dengan negatif 3. Faham? Okey, N pula. Ni nombor apa ni? Negatif 5 ke negatif 6 ni? Anggaplah negatif 5. Okey, so kat sini bawa ke sini jadi darab. So, 2N tolak 3 sama dengan negatif 1 darab negatif 5. Nampak? So, 2N tolak 3 sama dengan 5. 3 bawa ke seberang sini. Nampak tak? 2N sama dengan 5 tolak jadi tambah 3. Okey. So, cikgu sambung kat tepi ni sikit. 2N sama dengan 5 tambah 3, 8. Bahagi 2. Bahagi 2. Jadi, N sama dengan 4. C tolak 4 sama dengan 16. Negatif 4 ni bawa ke sini jadi positif tau. Jadi, C sama dengan 16. Negatif jadi positif 4. So, C sama dengan 20. Faham? Okey, F pula. Ni habis slow dah cikgu tunjuk ni. Senang je. Bahagi negatif 5. Bahagi negatif 5. Potongkan je. F sama dengan 40 bagi negatif 5. Negatif 8. Okey. Apa nak buat ni? Y per 7 sama dengan 4. Simple je. Darab 7. Darab 7. Boleh juga macam ni. So, kita akan dapat Y sama dengan 28. Okey, kita negatif 1 kan? Tak ada boleh ubah. Buat anak panah ke sini. Jadi, 3Z sama dengan 8. Negatif jadi apa belah sini? Positif 1. Nampak tak? So, 3Z sama dengan 9. Bahagi 3. Bahagi 3. Zak. Jadi, Z sama dengan 9 bagi 3. 3. So, inilah jawapannya. Okey, next. O.
Apa yang tak ada pemboleh ubah yang tak kacau langsung? Positif 3 kan? Bawa ke sini. Siap-siap. So, 2x per negatif 5 sama dengan negatif 1. Ni tambah jadi tolak 3. So, kat sini kita akan dapat 2 per negatif 5x sama dengan negatif 4. Apa nak buat kat sini? Boleh juga pindah ke sebelah ataupun darab negatif 5, darab negatif 5. So, kita akan dapat potong-potong 2x sama dengan 20. Bahagi 2, bahagi 2. X sama dengan berapa? 10. Selesai. Senang je kan? Okey, kita pergi ke soalan R. 7R tolak 12 sama dengan 48 tolak 3R. R mesti jumpa kawan dia. R. R nak jumpa kawan dia R. Nombor mesti jumpa kawan dia nombor belah sini. Albuh macam tu. Okey, so kita tengok 7R ni jumpa kawan dia. Kawan dia belah sana negatif. Dia bawa datang dekat jadi positif 3R. Okey, kemudian 48 tu nombor. Negatif 12 nak jumpa kawan dia 48. Bawa ke sini. Jadi apa? Positif 12. Nampak tak? Jadi kat sini 7 tambah 3 berapa? 7 tambah 3 berapa? 10. 10R sama dengan 48 tambah 12 dapat 60. Jadi nak buat apa ni? Bahagi je dengan 10. Bahagi dengan 10. Potong-potong. So dapat R sama dengan 6. Okey, itu jawapan dia. 3P tolak 21 sama dengan 4 tolak 2P. Jadinya P mesti jumpa kawan dia. P jumpa kawan dia. 3P tolak jadi apa? Tambah 2P dah gembira. Okey, sama dengan 4. Okey, 4 ni dia tarik kawan dia kat sini. Masuk dekat dia. Nampak tak? Jadi tambah 21. Okey, 3 tambah 2 berapa? 3 tambah 2 berapa? 5. 5P sama dengan 21 tambah 4 berapa? 25. Bahagi dengan 5. Bahagi dengan 5. Potong. P sama dengan 5 kali 1. 5 kali 5. Kalau tak tahu kira macam tu, guna kalkulator sahaja. Okey. Q. Okey, awak tengok. Q. Kesian 2Q kat sini. Bawalah jumpa kawan dia. Bagi dia gembira. So, 3Q. Dia positif. Jumpa kawan dia bergosip jadi negatif. Okey, sama dengan. Belah sini 11. Salin je 11. 11 ni, sebab apa cikgu kata 11? 9 ni, dah Q ada geng, dia tak ada geng. Dia nak jumpa geng dia 11. Jadi, tolak 9. So, Q sama dengan 11 tolak 9 berapa? Siapa cepat? 2 lah. Okey, nombor 4. A. Puan Nuraini membeli 4X biji apple untuk diberikan kepada semua murid di dalam kelasnya. Setelah diagihkan kepada kesemua 36 muridnya, asal dia ada apa? 4X. Kemudian diagihkan dekat semua 36 murid dia. So ada baki 4 biji apple terpaksa dibuang kerana telah busuk. 4 biji tu dah buang. Okey, inilah persamaan dia. So 4X sama dengan 4. 36 ni bawa ke sini jadi apa? Tambah 36. So 4X sama dengan 40. X sama dengan 40 bahagi 4. So kita akan dapat X sama dengan 10. Okey. So dah dapat. Okey, B. Seorang murid telah dipilih untuk mewakili negeri dalam pertandingan bola sepak peringkat kebangsaan. 5 orang rakannya bercadang untuk membeli sepasang kasut baru. Okey. Wang yang berjaya dikumpul setiap rakannya adalah masing-masing 30 X. X, nampak tak? 2X. 3X. Kenapa cikgu tambah? Sebab dia kata jumlah wang yang dikumpul
membolehkan mereka membeli sepasang kasut berharga RM135. Okey, so 135. Hitung nilai X. Okey. So awak cari 30. X ada berapa ni? 1, 2, 2X tambah 2X, 4X tambah 3X. 3, 4, 5, 6, 7 tambah 7X sama dengan 135. Okey, sekarang tengok mana yang tak ada kawan. Mana yang tak ada kawan? 30 kan? 30 bawa ke sana jumpa kawan dia. Jadi kat sini 7X sama dengan 135. 30 ni positif. Dia akan bawa jumpa kawan dia, tolak 30. 7X sama dengan 135 tolak 30. Kita akan dapat 105. Okey. So nak buat apa ni? Ya, bahagi 7. Bahagi 7. Jadi X sama dengan 15. Nampak? So inilah jawapannya. Okey. Kita teruskan lagi untuk C. Sebuah sekolah mempunyai 5 kelas tingkatan 1 dengan jumlah murid 1A adalah 28. Okey, dia ada 5 kelas. 1A, 1B. 1A ni 28 orang. 1B ni adalah X orang, tak tahu. 1C ada mempunyai kurang 5 daripada 1B. Maksudnya B tadi X. X tolak 5. Nampak? 1D mempunyai lebih 6 orang daripada kelas 1C. 1C tadi X tolak 5 tambah 6. Nampak tak ayat dia? Lebih 6 orang pula. Okey. Dan 1E adalah 3 orang lebih daripada 1D. Jadi X tolak 5 tambah 6 lebih tambah 3. Okey. Jumlah semua sekali ni adalah 148. Jadi kena buat persamaan. So 28 tambah X tambah X tolak 5. Okey, yang ni jadi berapa? X 6 tolak 5 jadi 1. Tambah X tambah 1. Tambah yang ni jadi berapa? X negatif 5 tambah 6 tambah 3. 4. Okey, dia jadi X tambah 4. So tulis kat sini X tambah 4. Sama dengan 148. Tak muat dah. Okey, cikgu tulis lain. 28 tambah X tambah X tolak 5 tambah X tambah 1 tambah X tambah 4 sama dengan 148. Okey, so awak kira. 28 tolak 5 tambah 1. Guna kalkulator je. 28 tolak 5 tambah 1 tambah 4. 28 sama dengan 148. Okey, X pula. Nampak tak? X tambah X 2X tambah X 3X tambah X 4X tambah 4X. Okey. So, ni tak mau. Bawa jumpa kawan dia. P jumpa kawan dia. 4X sama dengan 148 tolak 28. So, kita akan dapat 4X sama dengan 120. Apa nak buat kat situ? Ingat lagi tak? Ya, bahagi 4. Bahagi 4. Jadi, X sama dengan 30. Nampak tak? So, inilah jawapannya. Faham? Okey, kita pergi soalan D. Azizul memandu sebuah kereta dari Pekan sejauh 18 km. Sebelum keretanya mengalami kerosakan. Okey, nampak tak? Azizul dia bawa kereta dari Pekan P. Lepas tu dia rosak. Okey. Kemudian dia berjalan sejauh 4x kilometer untuk sampai ke bengkel. Dia jalan sampai bengkel Q. 4x kilometer. Nampak tak? Okey, jarak dari Pekan P ke Pekan Q, jarak sebenar dia adalah 20 km.
Hitung jarak Azizul berjalan. Jadi buat persamaan serentak dulu. Persamaan linear dulu. Okey. 18 tambah 4x sama dengan berapa ni? Jumlah dia 20. Nampak? So nombor. Pasangan nombor dia. Jumpa kawan dia. 4x sama dengan 20 tolak 18. Okey. So 4x sama dengan 20 tolak 18 adalah 2x sama dengan 2 per 4. X sama dengan 1 per 2. So, berapa kilometer dia jalan? Setengah kilometer. Setengah kilometer adalah 500 meter.